di RTM Kuching. Boma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kementerian Kerja Raya menyambut baik inisiatif Sarawak dalam membangunkan sistem perkongsian data kontraktor tempatan yang berdaftar dengan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang kini dalam peringkat kajian. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sistem penambahbaikan penyenaraian kontraktor yang telah dilaksanakan di peringkat persekutuan itu antara lain bertujuan mengenal pasti kontraktor yang berwibawa bagi melaksanakan sesuatu projek sekaligus sebagai langkah mengurangkan projek-projek sakit. Dan pada masa yang sama mungkin juga untuk mewujudkan apa yang telah diwujudkan di peringkat persekutuan JKR Malaysia, di mana kita wujudkan proses apa dikatakan kontraktor penyiap. Kontraktor penyiap ini dia kena melalui proses tertentu di mana mereka akan dinilai dari segi kewangan, dari segi teknikal, pengalaman, dari segi machinery, siapa di dalam syarikat dan track record mereka yang mempunyai track record yang baik. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Al-Hijrah Komuniti Muslim Taman Banjaran Serapi di Kuching. Menurutnya, beliau sudah melakukan perbincangan bersama Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas selaku Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkaitan perkara tersebut dan bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan sistem berkenaan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya menyeru penduduk di kawasan Parlimen tersebut untuk menyemarakkan masjid dan surau dengan pelbagai penganjuran program dan tidak terhad dengan program keagamaan. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan beberapa anugerah Al-Hijrah kepada penerima yang telah dipilih berdasarkan sumbangan mereka terhadap masyarakat setempat. Tiada serpihan roket Long March 5B milik China dilaporkan jatuh di Sarawak. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkenaan serpihan terbabit di seluruh negeri. Datuk Khairuddin yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan perkara terbabit di Kuching. Dalam pada itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebelum itu telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi bahawa serpihan roket itu terjatuh di sekitar Laut Sulu berhampiran Sabah hari ini. Namun begitu, kenyataan rasmi terbabit tidak pula menyatakan sebarang lokasi hempasan di Sarawak. Walaupun visual kemasukan semula serpihan roket itu boleh disaksikan jelas di ruang udara negeri ini kira-kira pukul 12.50 tengah malam tadi. Visual serpihan itu tular di media sosial sejak malam tadi memaparkan lebih dari 3 serpihan bercahaya memasuki ruang udara Sarawak. Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada laporan penemuan serpihan daripada Agensi Keselamatan Negara. Pengorbanan mendiang Lance Corporal Lemon Elias Omon Rona yang terkorban semasa menentang penganas komunis terus diingati penduduk di Bau. Pengerusi Persatuan Veteran Bidayah Singai Bau, Zakaria Abdullah berkata walaupun namanya tidak gah pahlawan lain, namun pengorbanannya memastikan keamanan negara amat bermakna bagi teman seperjuangannya. Bersempena Hari Pahlawan, seramai 20 veteran askar di kampung berkenaan mengadakan majlis memperingati mendiang Lance Corporal Lemon di tanah perkuburan St. Michael pagi tadi. Patut perkalaan ini dia akan buat untuk peringatan yang dia sebagai perjuangan. Jadi ialah selama tahun 1980 sehingga sekarang tidak ada dia punya sejarah lah. Dalam pada itu, Zakaria berharap kerajaan akan terus mengiktiraf veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia yang pernah berjuang mempertahankan negara lebih-lebih lagi pada zaman komunis. Ditemui RTM pada majlis itu di Kampung Suduh Bau, dedah beliau lagi, mendiang Lemon terbunuh ditembak komunis dalam satu operasi tentera di Gopeng, Perak pada April 1980. Bagi Menteri Muda Pengangkutan, Datuk Henry Jenip pula, suara para veteran ini lebih mudah didengar dengan adanya penubuhan persatuan atau pertubuhan. Tanpa persatuan, masyarakat kampung secara individu kita tak tahu. Dengan adanya penubuhan persatuan bekas tentera di kawasan masing-masing, maka mereka boleh buat sesuatu. Beliau yang juga penaung persatuan berkenaan turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM10,000 bagi membantu menggerakkan persatuan baru itu.
Anak-anak Penan diseru untuk hadir ke sekolah dan mendapat pendidikan yang sewajarnya demi masa depan yang lebih baik. Mengingatkan perkara tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cupai Ugun memberitahu anak-anak Penan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun pada program Mojing Kenin, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebau serta PPD Belaga. Malah ujarnya kejayaan dan masa depan seseorang itu terletak pada diri sendiri bukan daripada pelbagai bentuk bantuan yang disediakan oleh pihak lain. Adalah diri kita, ya, bukan rakan kita, ya, bukan daripada kami hanya dapat membantu yang semampu kami, tapi yang menentukan kejayaan dia adalah anda sendiri. Oleh itu, anak-anak Penan di kawasan Murum yang bersekolah di SMK Bakun perlu menetapkan pendirian untuk meneruskan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Kerajaan ujarnya telah menyediakan pelbagai bantuan dan insentif bagi memastikan anak-anak Penan hadir ke sekolah termasuk melalui Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU dan Tabung Amanah Bakun. Selain daripada itu, beliau sendiri telah menjalankan beberapa langkah membantu menghantar anak-anak Penan mengikuti latihan kemahiran di Kuching termasuk ke Semenanjung. Sementara itu, Pengarah JPNS Datuk Dr. Azhar Ahmad dalam ucapannya menjelaskan program Mojing Kenin yang mula dijalankan di Bintulu, SMK Bakun dan SK Lusong Laku Belaga khusus untuk anak-anak Penan Sarawak. Program Mojing Kenin ini adalah salah satu daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam salah satu daripada usaha kita untuk mengangkat martabat pendidikan khasnya kepada anak-anak daripada kalangan suku kaum Penan yang ada di negeri Sarawak. Menerusi program itu, anak-anak Penan di SMK Bakun telah diberikan motivasi dan penerangan oleh penceramah jemputan di kalangan anak-anak Penan yang telah berjaya. Aktiviti celik bahasa Inggeris bertujuan meningkatkan minat penguasaan bahasa tersebut di kalangan pelajar dijalankan pasukan Task Force PPD Tatau Sebau. Sementara itu, Pengetua SMK Bakun, Thomas Uning menegaskan isu kehadiran pelajar Penan ke sekolah antara isu utama di sekolah tersebut. Isu utamanya adalah dari segi kehadiran ke sekolah. Jadi dengan adanya program ini akan menyuntik semangat, minat pelajar-pelajar Penan supaya dapat menghadirkan diri ke sekolah dan seterusnya kemenjadian pelajar itu dapat kita capai seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Manakala RM65,000 peruntukan akan disalurkan kepada SMK Bakun bagi menampung perbelanjaan aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar sekolah itu. Pemain sukan elektronik kebangsaan Nadra Saufi yakin mampu meraih pingat dalam sukan elektronik Dota 2 di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Nadra Saufi, 25 tahun, yang ditemui di lapangan terbang Sibu sebelum berangkat ke Birmingham pagi tadi memberitahu beliau dan rakan sepasukannya berlatih 5 kali seminggu bersama pasukan-pasukan lain sebelum bertanding ke tamasya sukan kedua terbesar dunia itu. Menyasarkan pingat emas dalam tamasya itu, Nadrah yang mula terlibat dalam bidang sukan elektronik sejak tahun 2016 dan telah menyertai pelbagai pertandingan di peringkat tempatan sebelum mendapat peluang mewakili negara kali ini. Beliau merupakan satu-satunya atlet Sarawak dalam pasukannya yang juga merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Pengurusan Teknologi Universiti Teknologi Sarawak UTS, berharap kemunculannya mewakili Malaysia dalam sukan elektronik akan dapat menjadi inspirasi kepada golongan wanita untuk mencuba dan bergiat dalam sukan itu. Ujarnya tanggapan sesetengah ibu bapa terhadap sukan berkenaan perlu diubah berikutan kurang laluan kerjaya ditawarkan dalam bidang tersebut. Now in the
modern world. Like nowadays, there's so many job opportunities. Even in the esports and Malaysia, it's growing as well. So, like just recently, the Sarawak Esports Association they launched something. I think E-Liga in Kuching. Di lapangan terbang Sibu pagi tadi, Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid dan pengerusi UTS yang juga Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai turut berkesempatan menghantar beliau ke pintu pelepasan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Pahlawan 2022. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih.